ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعه ونصره وولاه. Kita duduk di halaman 9 kan? Muka surat 9. Kita bincang baru ni ialah 4.5 iaitu al-sanad. Gapo dia sanad tu iaitu rangkaian rijal. Rijal tu nama-nama perawi. Orang yang meriwayatkan hadis tu dipanggil rijal. Sehingga sampai kepada teks iaitu matan hadis. Ini sebagai ulah kaji kita dah bincang minggu lepas. Kemudian al-matan ni, al-matn sesuatu yang disebut selepas berakhirnya sanad atau teks sesuatu hadis yang berupa perkataan, perbuatan, pengakuan atau sifat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi hak depan tu dia panggil sanad, hak belakang dia panggil matan. Contoh dah. Cuba tengok hadis ni. Ini hak tak ada dalam buku lah ni. Hadis riwayat Muslim, hadis nombor 1420. Sini kita tengok yang warna kuning tu ialah yang dia panggil rijal, perawi-perawi. Misalnya dia sebut haddatsana Ibnu Abi Umar. Telah berbicara kepada kami oleh Ibnu Abi Umar. Siapa dia kata gitunya? Muslim lah. Imam Muslim ni dia kata Ibnu Abi Umar berbicara kepada dia. Kemudian Ibnu Umar ni pula kata haddatsana Sufyan. Sufyan yang beritahu kepada Ibnu Umar, Ibnu Abi Umar. Kemudian Sufyan pula an Ayyub daripada Ayyub. Ayyub pula an Muhammad daripada Muhammad. An Anas bin Malik. Muhammad pula daripada Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Barulah sebab Anas bin Malik ini ialah sahabat. Jadi munasabah kalau dia kata dia cerita Nabi bersabda. Jadi dia kata lamma kana yaumul Khaybar amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Abu Talhah. Ketika berlakunya perang Khaybar, Rasulullah memerintahkan Abu Talhah fanada untuk buat pengumuman. Maka Abu Talhah pun buat pengumuman. Dia kata innallaha wa rasulahu yanhayanikum an luhumil humur al-ahliyah fa innaha rijsun. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya menegah kamu daripada makan daging himar, daging keldai kampung. Kerana apa? Kerana dia adalah najis. Jadi warna purple ada tu, itulah dia matan hadisnya. Sanad tu kuning. Rangkaian tu bermula daripada Muslim tu, bermula daripada Ibnu Abi Umar tu, tali menali orang tu royak kat orang ni royak kat orang ni tu sampai kepada sahabat Anas bin Malik. Jadi rangkaian nama-nama tu dia panggil sanad. Tu kuning tu sanad. Sebabnya Muslim dia tak jumpa dengan Rasulullah. Sebab dia ni tahun 261 dia mati. Dan dengan Anas bin Malik pun dia tak ada jumpa. Dia ada jumpa dengan Ibnu Abi Umar. Jadi secara turutan rijal, perawi-perawi itulah dia panggil sanad. Boleh itu tak? Kemudian matanya tadilah. Ya Nabi sabda, innallaha wa rasulahu. Sesungguhnya Allah dan Rasulnya menegah kamu daripada makan daging keldai, hema, kampung. Ambo tidak nak baca hadis ni dah.
Mungkin lalu Dr. Muhyiddin ada bagi dah sebab-sebab bapa tak boleh ni. Itu dia bincang dalam pengajian hadis kan. Baik. Jadi sekadar nak tunjuk, bila-bila kalau kita tengok hadis yang lengkap, dia ada sanad dia ada matan. Baik, sikit. Kebiasaannya, ini nak tambah yang boleh. Biasanya, sanad hadis tidak disertakan melainkan dalam kitab asalnya. Kita jarang jumpa sanad. Nama perawi itu seturut macam tadi. Dia tak tulis. Pasal apa? Takut tebal kitab. Kalau tulis memang panjang dia. Kadang-kadang sanad tu 3/4 daripada kitab. Ia matan ni 1/4. Sebab dia panjang nama orang. Baik. Yang ada tulis sanad gini kitab asal. Kita ambil contoh. Kita duduk ngaji sini. Kitab hadis tapi Bulughul Maram yang ditulis oleh Ibn Hajar Al-Asqalani. Dr. Muhyiddin kita ada buat syarah kitab buku dia tu kan, buku biru dia tu. Baik. Dalam kitab Bulughul Maram ni, setakat ni jadi tulisnya ni. Ni kitab Bulughul Maram kalau kita tengok dia tulis macam ni ya. An Abi Marsad Al-Ghanawi qala selalu. Abi Marsad Al-Ghanawi ni ialah sahabat. Siapa dia yang kata gitu? Muslim. Ibn Hajar dia kata dalam riwayat Muslim hadis ini diriwayatkan oleh sahabat Abu Marsad Al-Ghanawi. Tapi Muslim ni sebagaimana nama sebut tadi ni, dia tak jumpa dengan Abu Marsad Al-Ghanawi. Sebab tu dia tak ada sanad. Baik, pasal apa Muslim ni tahun 261. Abu Marsad ni dia sahabat. Paling lama sahabat 60 Hijrah. 200 tahun. Tak menasabah Abu Marsad nak jumpa dengan Muslim. Tentu ada orang tengah-tengah ni. Macam kata, tak tidak. Tapi tak apalah. Dalam kitab Bulughul Maram ni, walaupun dia tidak tulis sanad, sebab dia takut tebal kitab tu, sudah cukup bila dia sebut, ini riwayat Muslim. Tambah-tambah kalau dia sebut pula hadis riwayat Muslim nombor berapa. Pasal apa cukupnya? Orang pergi cari kitab riwayat Muslim ni, buku Sahih Muslim. Dalam tu kita akan jumpa sanad. Nampak tak? Misalnya kalau kitab Al-Azkar Imam Nawawi, Riyadus Salihin, dia tak tulis sanad. Pasal macam Amos sebut tadi, dia takut tebal kitab. Tapi bukan kata dia nak susuk dah. Sebab dia royak. Hadis ni dalam Sahih Muslim nombor sekian-sekian. Jadi kalau orang nak tengok sanad dia, orang akan rujuk kepada Sahih Muslim. Nampak tak? Dalam Bulughul Maram tadi tak ada. Dia rujuk dalam kitab Sahih Muslim, maka dia jumpalah dalam juzuk ketiga, halaman 62, Kitabul Janais An-Nahyu Anil Julus Alal Qubur, nombor hadisnya 972. Lagu ni. Dia ketubik juga tu. Abi Marsad Al-Ghanawi tu ada situ. Jadi nak boleh sapa kepada Muslim tu, terpaksa dia lalu daripada Hasan Ibn Rabi' Al-Bajili, daripada Ibn Al-Mubarak, Abdurrahman bin Yazid, Bisr bin Ubaidillah, Abi Idris Al-Khawlani, dan Wasilah Ibn Al-Asqa, baru sapa ke Abi Marsad Al-Ghanawi. Berapa orang tidak? Apa tak? Jadi kalau kita tengok dalam Bulughul Maram dalam Riyadus Salihin, walaupun tak ada sanad, hakikatnya ada. Ada di mana? Di sumber asalnya. Jadi inilah caranya bila kita nak tulis hadis. Kita nak ceramah, nak sebut hadis, cukup hanya kita sebut kitab asal. Macam dalam hal ni, Abi Marsad tak payah sebut. Tidak mustahak sebab tak ada buku dia pun. Kita kata ini hadis Muslim. Ini hadis Abu Daud. Ini hadis Bukhari. Dah, kita sebut gitu supaya orang boleh cari. Baik. Yang menjadi masalah kepada kita ialah orang tidak ikut metodologi begitu, menyebabkan kita tak tahu hadis nak cari mana. Contoh
Al-Jauharul Mahud. Ni kitab popular ni orang duk mengajar. Siapa dia tulis? Syekh Ali Abdul Rahman Al-Kelantani. Tok Wali Kutai. Katanya Tok Guru pada Tok kenali tak? Tanya orang Kutai, betul ke orang? Orang kata Tok Guru ni Tok kenali tak? Cerita sejarah dia. Saya dengar orang royak lah muka kita. Baik, jadi bukan kita nak itu dak kitab dia ni, tapi cara dia yang sebut gini menyebabkan kita tak jumpa cari. Dia buat gini contoh dia ni. Dari kitab dia. Tak Jawi dia ni. Dan daripada Sayyidina Ali bin Abi Talib bahawasanya berkata ia sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia kata Sayyidina Ali dengan Rasulullah bersabda, barang siapa ziarah akan orang alim yakni kuburnya, kemudian membaca ia di sisinya akan satu ayat daripada kitab Allah, nescaya memberi akan dia Allah Ta'ala dengan sebilan-bilan langkah satu mahliga dalam syurga, dan adalah baginya dengan tiap-tiap satu huruf yang dibacanya di atas kuburnya satu mahliga dalam syurga daripada emas. Jadi kita nak cari mana hadis ni, tak royak kitab mana. Ali bin Abi Talib, Sayyidina Ali tak ada kitab. Kita tahu mari mana Sayyidina Ali tu dengar Nabi ya. Jadi timbul tanda tanya. Kalau orang tanya hadis ni sahih ke tak sahih, payah nak jawabnya. Dia tulis kod Melayu pula. Mata hadis tak ada. Kita cuba terjemah. Baik. Salah seorang daripada ramai orang buat tesis berdasar kepada kitab ni. Salah seorang kalau tidak silap ambonya Dr. Hilaluddin. Dia buat tesis PhD dia. Dr. Hilaluddin anak kepada Ustaz almarhum Ustaz Abdullah Qari. Natu Tok Guru Jilah Lubuk Tapah. Jadi dia buat PhD dia dalam ni lah. Dia buat dia tahqiq kitab Al-Jauharul Mahud, iaitu dia tengok hadis-hadis, dia semuk hadis. Dia semuk hadis dalam kitab ini. Jadi banyaklah sebut gini, dia kitab-kitab Jawi dulu, dia hanya tulis hadis ini, dia tulis hadis saja. Dia tidak royak sumber. Menyebab bila orang buat semuk tu, ada kadang-kadang hadis tu hadis tersangat dhaif, palsu dan sebagainya. Okay. Jadi kitanya tidak kata kita nak kata gapo kepada penulis asal. Sebab apa? Kemampuan dia masa tu setakat tu. Tidak ada kemudahan sebab kita nak cari kitab. Nak boleh kitab Bukhari pun tak boleh Nabi dulu. Tak. Ceritanya orang duduk pondok dulu. Tak. Nak boleh kitab bukan sepolah ni, kitab seluruh dunia ni. Boleh siapa. Jadi ulama kita dulu, bila dia nak menulis tu, dia berniat baik. Jadi dia jumpa hadis mana-mana dia masuk. Dengan sangka baik, itu hadis yang dia jumpa tu adalah hadis yang betul lah. Dia nak rojak tak boleh sebab sumber tak ada. Okey. Dia hanya sebut Ali bin Abi Talib. Baik. Baru kita tengok kepada buku kita tu. Al-Isnad pula apa dia? Ini istilah-istilah ni lah. Kadang-kadang kita baca pun tak ingat-ingat saja nak biar biasa dengar dah. Orang nak periksa jadi hafal ni. Ambo dulu pun nak mengaku ni ambo tak ingat juga ni. Ingat bila kau nak periksa mula ya baca. Mula-mula gini. Isnad mempunyai dua pengertian, iaitu menisbahkan atau menyandarkan sebuah hadis apa tu gitu, kepada pengucapnya secara bersanad, iaitu dengan menyebut sanad, rijal dan perawinya. Jadi nampak nak serupanya dengan sanad juga. Sebab tu dia berbeza pandangan ulamanya. Jadi pandangan kedua pula dia kata rangkaian rijal atau perawi hadis yang menyampaikan kita kepada matan hadis. Sanad juga. Situ dah. Kemudian al-musnad. Al-musnad ni kalau kita tengok dari segi makna bahasa tu, dia menunjukkan kepada nama tempat. Kalau kita mengaji Arab dia panggil ismul makan. Jadi al-musnad ni sebab itulah kitab yang bersanad macam Imam Ahmad ni dia pun musnad Imam Ahmad. Jadi setiap kitab yang mengumpul hadis-hadis setiap sahabat dan disusun mengikut nama sahabat, dia panggil al-musnad. Supaya musnad Imam Ahmad, dia susun hadis dia mengikut nama sahabat dan nama perawi. Hak tu payah nak rujuk-rujukkan kitab dia. Ada pun kitab lain macam Bukhari, dia royak bab.
bab solat. Jadi nak cari hadis bab sembahyang, cari kitabus solat, jumpa. Muslim gitu juga, orang lain buat lagu tu. Imam Ahmad tak. Misalnya dia start dengan Abu Bakar mula-mula. Jadi semua hadis Abu Bakar riwayat dibubuh satu bab. Pak Abu Bakarnya riwayat macam-macam tajuk dah. Katakanlah kita nak cari tajuk puasa dalam kitab Musnad Imam Ahmad. Pening nak carinya. Sebabnya dia tidak susun mengikut bab. Kalau kitab orang lain, kita cari kitabus siyam, kitab puasa dah. Boleh cari je apa. Ambo ya betul masa ambo menulis dulu. Bila jumpa Musnad Imam Ahmad, ambo cuba elok tolak tepi cari orang lain. Payah nak cari, rugi masa. Dia buat. Jadi kitab ni, Musnad ni, dia susu mengikut nama-nama perawi. Bermula dengan sahabat. Kemudian ada juga, dia kata hadis marfu'. Ini istilah ni dia sebut dulu. Kita akan bincang marfu', maqtu', mursal apa semua ni dah. Hadis marfu' yang bersambung sanadnya sehingga sampai kepada Rasulullah. Juga dia panggil musnad. Kemudian ada pula pendapat yang ketiga ni sama dengan pengertian sanad. Jadi sanad juga lah. Iaitu jalan yang menyampaikan kita kepada matan hadis. Kemudian al-musnid. Al-musnid ni maknanya orang pula. Orang yang meriwayatkan hadis dengan sanadnya. Musnad tadi. Ini musnid. Kalau mudah kita, kalau orang kerti Arab sikit dia boleh tahu lah tu. Ini dia panggil isim fa'il ni kan. Ismul fa'il, musnid. Jadi sebab tu itu orang yang meriwayatkan hadis dengan sanadnya. Kemudian al-muhaddis. Orang yang pakar dalam ilmu al-hadis riwayah dan ilmu hadis dirayah. Serta menghafal banyak hadis. Nak jadi muhaddis ni, dia pakar dulu dalam mustalah hadis dan riwayah, lepas tu dia hafal banyak hadis. Ratus ribu lah ni. Bukan hafal matan saja, hafal dengan sanad. Kau ni kadang-kadang kalau kamu duk memikir kan, pelik otak demo ni. Al-Bukhari tu lebih pada 100,000 hadis dia hafal matan dan sanad. Hak sanad tadi daripada orang ni. Kita nak apa innamal a'malu binniyat pun tak habis dah. So hadis. Ya. Macam mana dia boleh hafal? Orang nak tahu dia ada satu cerita dia pergi di Masjid Madinah. Orang nak teh. Betul ke Bukhari ni? Sampai ratus ribu dia hafal sanad dengan matan. Orang cuba baca tu. Orang baca sanad. Orang tukar nama. Baca depan dia. Tukar nama. Baca tukar nama. Kau boleh stop dia tu. Tak betul tu. Hak nama tak ada kan daripada orang ni pada orang ni. Orang lakar ke, orang tukar buh nama orang lain ke. Dia kata stop tak betul. Dia betul balik. Jadi bila orang test tu kan. Dia kata 100,000. Orang test kat 100 lah. Tak cakap juga orang nak ngetest pun. Dia test 100 dia tahu ngaku sungguh. Ingat sungguh. 100 betul lah kau. Ambo pun mari mikir otak belah mana dia ni. Kita nak hafal doa pun Allah. Jenis lain kali. Buat test lain. Chassis lain. Tak supaya kita. Kemudian Al-Hafiz. Al-Hafiz ni bukan hafiz Quran ni. Ada dua pendapat tentangnya, iaitu sama dengan pengertian Al-Muhaddis. Ini pendapat jamhur ulama hadis. Orang yang mempunyai pengetahuan gapo dia ni Al-Hafiz tak? Macam Ibn Hajar Al-Asqalani, tuan kitab Bulughul Maram tadi. Dia ni digelar Al-Hafiz. Al-Hafiz Ibn Hajar Al-Asqalani. Dan hafazannya tentang hadis pada setiap tabaqat, peringkat, lebih banyak daripada jumlah yang tidak diketahui. Maknanya kalau tanya dia, kalau dia kata bukan hadis tu boleh percaya. Ada pendapat mengatakan dia menghafal sehingga 100,000 hadis. Ni yang letih halik kita dengar ni. Dengar apa letih ni. 100,000 sanad dengan matan. Bukan baca matan saja. Acik kita klik hafal matan hadis. Ambil hadis 40. Acik hafal sekat 10. Banyak hari kat dah. Dia rasa takut seminggu. Tak sip lagi dah. Okay. 100,000. Al-Hujjah. Orang yang menghafal 300,000 hadis. Al-Hakim. Orang yang mengetahui tentang as-sunnah Rasulullah dengan mendalam. Okay.
Kita pergi nombor 5 dah, bab 5. Tak ada masalah dah. Tak. Dah pokok istilah dia. Macam biasalah, boleh stop ambo bila-bila masa, tak nanti sudah dah. Kalau gapo dia nak respon gapo-gapo dah. Definisi al-hadis dan as-sunnah. Dari sudut bahasa, al-hadis berasal daripada perkataan hadasa yang bererti baru, cakap, berita. Dia banyak makna. Sebab tu kita jumpa tak mukhalafatuhu lil hawadis. Hadis juga tak? Gapo hawadis? Baru. Bersalahan Allah Subhanahu Wa Taala dengan segala yang baru. Cuma tu dia aja hadis. Ha alif da sa. Hak ni pula hada ya. Hak tu dia panggil belakang. Hadis, hak tu hadis. Ya. Mata hak tu hadis makna yang baru. Lawan dia yang qadim. Yang kita belajar sifat 20 tu kan, mukhalafatuhu lil hawadis. Bersalahan Allah itu dengan segala yang baru. Hawadis tu kata plural, dia lah jamak dia. Hawadis. Jamak bagi hadis ni ahadis. Tu pening pula main bahasa pula tu. Hadis, ahadis plural dia. Hadis, hawadis. Hak tu kita kena ngaji Arab sekerak apakah kelik pasal payah pun. Ambo mula duk gi duk saing orang pondok mula kan. Dia mula-mula dia ngaji. Ambo dah ngaji mulanya matan jurumiyah masuk pondok mula. Matan jurumiyah tu baik hafal tu. Dia hafal juga lah sementara mulanya. Lepas tu nak syarah dia panggil mukhtasar. Tak siapa dia biasa tu. Lepas mukhtasar tu mutammimah. Dia duk buat orang pondok duk kecek. Lepas dia kata baca matan jurumiyah tu, baca kitab mukhtasar dia ternyata dia. Mutammimah klik ke rumah. Baik. Pada setengah perkataan al-hadis membawa makna perbuatan. Contohnya dalam Al-Quran ayat 42 surah An-Nisa. Yauma idzin yawaddul ladzina kafaru wa asawur rasul law tusawwa bihimul ard wala yaktumunallaha haditha. Jadi kita nak tengok tempat hadis tu makna kejadian. Di hari itu orang-orang kafir dan orang-orang yang mendurhakai Rasul ingin supaya mereka disamaratakan dengan tanah dan mereka tidak dapat menyembunyikan dari Allah sesuatu perbuatan atau kejadian pun. Jadi makna hadis tadi duduk di perbuatan ataupun kejadian. Pada tempat yang lain ia membawa makna khabar. Hadis ini seperti dalam surah Yusuf ayat 101, Rabbi qad ataitani minal mulk wa 'allamtani min ta'wilil ahadits. Wahai Tuhanku, sesungguhnya engkau telah mengurniakan daku sebahagian dari kekuasaan pemerintahan dan mengajarku sebahagian dari khabar. Mana al-ahadits itu maknanya khabar. Ilmu tafsir dan mimpi. Al-hadis juga diartikan sebagai perkataan atau percakapan. Contohnya dalam surah An-Nisa ayat 87, "Waman asdaqu minallahi haditha." Siapakah yang lebih benar perkataannya daripada Allah? Baik. Itu di segi makna perkataan. Semua-semua pekitab dia bahas lagu tu. Lughatan wa istilahan. Jadi pening duk main dengan bahasa tu. Hak ni hak dia naknya, hak ni hak kita naknya. Hak 5.5 tu gapo dia kat hadisnya. Hak bahasa tu tidak berapa mustaq manalah. Okey. Dari sudut terminologi, al-hadis membawa erti sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sama ada perkataan, perbuatan, pengakuan ataupun sifat. Ini dia, di perkara dah. Kita dah apa ni? Kita tengok dah contoh dulu dah. Benda yang disandarkan, ma udhifa ilan nabi, benda yang disandar kepada nabi, sama ada daripada perkataan min qaulin, perkataan, wa fi'lin, perbuatan, wa takririn, pengakuan, wa sifatin, ataupun sifat. Ambo dah tunjuk dah contoh minggu lepas dah. Hadis perkataan lagu mana, perbuatan lagu mana, sifat lagu mana, pengakuan lagu mana dah. Empat semua sudah ada dulu. Baik.
Sama ada ia berlaku sebelum dibangkitkan menjadi Rasul seperti Tahanus. Dia tak terima wahyu lagi sebelum Rasul. Kan? Dia pergi duduk mengasingkan diri di Gua Hira tu kan. Dia panggil Tahanus tu. Ada ulama yang terima ada. Di situ juga boleh masuk juga al-hadis. Ibadat yang dilakukan oleh baginda sallallahu alaihi wasallam ataupun sesudah menjadi Rasul itu memanglah hadis. Kebanyakan ulama juga berpendapat bahawa al-hadis merangkumi segala yang disandarkan kepada para sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau tabi'in. Ini pendapat yang terpencil, bukan pendapat majoriti ulama. Dia kata hak sahabat hak Rasul panggil hadis juga. Jadi ramai aku tak terima tu. Okey? Okey. Ini termasuklah sesuatu yang disandarkan terus kepada Rasulullah, iaitu hadis marfu'. Bukan Rasulullah. Hadis marfu' ni bukan Rasulullah yang bersabda. Bukan Rasulullah buat. Tapi dia sahabat kata, belah ni lah Nabi buat. Tunjuk contoh. Hadis marfu' lagu mana? Kalau hadis biasa ni, aku lihat Rasulullah ambil sembahyang basuh tangan gitu-gitu dah. Hadis perbuatan lah. Tapi hadis marfu' ni Sayyidina Uthman. Dia ambil sembahyang. Sahabat lain duk perhati dia ambil sembahyang. Sudah tu, dia kata beginilah cara Rasulullah mengambil wuduk. Ini dia panggil hadis marfu' lagi ni. Hadis yang diangkat kepada Nabi. Dia sandar ke Nabi. Tapi orang yang menyandar itu adalah sahabat. Jadi dari segi sahih diterima ni. Dia turun bawah tadi, hak bawah pada tu misalnya hadis mursal. Hak tu kita kebicara tu dia tak sapa ke Nabi. Hak tu jadi tak ni. Jadi ingatlah, hadis marfu' ini diterima juga sebagai sahih. Sebab orang yang menyandar kepada Nabi ialah sahabat. Ini panggil hadis marfu'. Atau disandarkan kepada sahabat, dipanggil mauquf. Hal ini jadi da'ih. Orang tabi'in, orang kedia ni, dia kata, beginilah aku tengok Abu Hurairah semaya. Nampak? Dia bukan sandar Nabi. Dia sandar ke sahabat. Hal ini dia panggil mauquf. Tapi detail ni akan jumpa depan. Kita akan jumpa depan. Cuma disebut, betul dia disebut dah sini. Dan ia disandarkan kepada tabi'in. Tengok ni. Tapi ketiga pula. Sandar kepada Hasan Basri. Ada seorang ulama tu, misalnya dia buat satu amalan, dia kata, aku ambil daripada Hasan Basri. Sekat tu. Hak tu dia panggil maktu'. Makna terputus. Orang tak boleh terima. Okay. Para muhaddisin, ahli hadis ni, muhaddis ini adalah ahli hadis, mula dikatakan sependapat dengan mengemukakan definisi al-hadis. Kalaupun wujud perbezaan dalam kalangan mereka, ia hanya dari sudut mujmal, dari sudut ringkas dan mufassal yang detail. Sesuatu definisi. Bila dia nak takrif benda tu, ada hak ni dia tengok daripada aspek yang umum. Hak ni tengok pada aspek yang khusus. Jadi gapo-gapo dia pun nak beri takrif definisi ni, dia tak serupa belaka dah. Dia melihat angle masing-masing dah. Tengok sudut masing-masing. Perkataan al-hadis juga sering dikaitkan dengan as-sunnah. Tidak kita jumpa lagi tu kan. Kadang-kadang orang sebut hadis, orang sebut as-sunnah lah. Benda tu law je sebenarnya. Cuba tengok misalnya kalau Universiti Melaya, Jabatan Al-Quran dan Al-Hadis. Kita pergi UKM, Jabatan Al-Quran dan As-Sunnah. Betul lah. Yang berperasaan mula tu, pergi di Universiti Melaya, tengok di Pak Goti dia tu, di jabatan dia tulis, Jabatan Al-Quran dan Al-Hadis. Pergi di UKM, Jabatan Al-Quran dan As-Sunnah. Oh, masuk isu dah ni. 10 minit dah lagi. Baik, cuba tengok sini. Yuridullahu liyubayyina lakum wa yahdiyakum sunanal ladzina min qablikum. Perkataan sunan di sini. Terjemahnya, Allah mahu menjelaskan kepada kamu hukum-hukum syariatnya serta memimpin kamu ke jalan orang-orang yang sebelum kamu. Makna sunan tu maknanya jalan-jalan. Ni tengok ni pula ni. Hadis ni yang popular ni orang duk baca belakang ni. Man sannal fi Islam sunnatan hasanatan. Jadi cuba tengok ambil garis tepat sunnah tu apa dia.
falahu ajruha wa ajru man 'amila biha ba'dahu min ghairi an yanqusa min ujurihim syai'. Wa man sannal fil Islam sunnatan sayyi'atan kana 'alaihi wizruha wa wizru man 'amila biha min ba'dih min ghairi an yanqusa min auzarihim syai'. Sesiapa yang mengikuti jalan yang baik, jalan makna sunnah. Sunnah tadi makna jalan, sunnah ni jalan. Sesiapa yang mengikuti jalan yang baik di dalam Islam, maka baginya pahala dan pahala orang yang mengerjakan jalan tersebut setelahnya tanpa mengurangi dari pahala mereka. Tidak nak syarah hadis ni dah. Rugi masa di sini. Nak wayak ni gapo makna sunnah tu jalan. Okey. Dan barang siapa yang mengikuti jalan yang buruk dalam Islam, maka baginya dosa dan dosa orang yang mengerjakan jalan yang buruk tersebut setelah tanpa mengurangi dosa-dosa mereka sedikitnya. Orang biasa guna buat ceramah hadis ni, bila kita buat contoh baik, orang lain turut kita, orang yang buat tu boleh pahala kita getek, boleh dividen kita. Jadi benda dia nak wayak saya ni, sunnah tu maknanya jalan. Lafaz as-sunnah dari segi syarak bererti apa yang diperintahkan, digalakkan atau ditegah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada dalam bentuk perkataan atau perbuatan. Namun dari sudut istilah, ulama telah berbeza pendapat mengikut bidang masing-masing. Jadi secara umumnya hadis dengan sunnah ni ramai terima benda serupa. Cuma baik ulama-ulama tu dia pakar dalam bidang masing-masing, dia cuba detail benda tu kan menyebabkan jadi tak serupa. Ulama hadis mendefinisikan as-sunnah sebagai sesuatu yang disandarkan kepada Rasulullah, sama ada perkataan, perbuatan, pengakuan sifatnya, sama ada berupa sifat kejadian atau akhlak atau sirahnya, iaitu sebelum dan selepas baginda dibangkitkan menjadi Rasul. Tidak nak serupa dengan hadis ni. Ulama hadis. Ini bererti di sisi ulama hadis, as-sunnah dan al-hadis adalah sama. Nah, hak kata tak sama sunnah dengan hadis ni, ulama usul fiqh misalnya mentakrifkan as-sunnah sebagai perkataan, perbuatan dan pengakuan Rasulullah yang boleh ditetapkan atau dijadikan sebagai satu hukum. Dia tengok tu. Kalau hak tidak jadi hukum, maka itu tidak dinamakan sunnah. Pasal dia tengok hukum pekoh, orang pekoh. Dia cakap hukum. Sebab tu sebut tadi, ulama dia berbeza kerana bidang masing-masing. Dia taksub kepada bidang dia, dia cuba beri takrif mengikut bidang dia. Ada juga setengah ulama usul fiqh yang mengatakan bahasa as-sunnah ialah segala yang dilakukan oleh sahabat dan ijtihad pada sahabat sendiri, sebagaimana yang dilakukan oleh mereka dalam usaha mengumpul mashaf dan seumpamanya. Jadi dia kata as-sunnah ni bukan hadis tu, tapi ijtihad sahabat. Ijtihad sahabat dalam sesuatu hukum. Maka itu dia panggil as-sunnah. Berdasarkan sabda Nabi, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al-mahdiyyin addu 'alaiha bin nawajis. Wajib ke atas kamu mengikut as-sunnahku dan juga as-sunnah khulafa' rasyidin. Sedap juga pendapat dia. Kalulah as-sunnah tu serupa dengan hadis, apa dia kata sunnah khulafa' ar-rasyidin? Khulafa' ar-rasyidin tak ada hadis dia kata. Kenapa tak? Jadi mana as-sunnah tu dia kata tak serupa dengan hadis dia tu. Tu, wa sunnatul khulafa'ir rasyidin. Sunnah khulafa'ir rasyidin. Tak ada hadis khulafa'ir rasyidin. Supaya nak masuk apa ni cara mahkamah. Boleh? Jadi bukan dia tolak hadis tu. Dari segi definisi, dia tak panggil sunnah. Kalau hadis sifat. Hadis menceritakan Rasulullah rambut eka-eka gapo dah. Hak tu dia panggil hadis. Dia tak panggil sunnah bagi dia. Tidak sumber hukum lah. Bagi dia hak boleh jadi sumber hukum. Dan kalau sifat Nabi tidak jadi sumber hukum pun. Dan kalau hak tu hak sunat tu kalau perbuatan dia kan. Kalau batin tubuh dia kita nak tiru guano, hak semula jadi. Rambut keriting nak jadi lurus,
Tak lidah kita ni. Jadi bagi ulama usul fiqh, dia kata hak tu hadis. Jadi dia cuba beza antara hadis dengan as-sunnah. Ajak nak berhenti lapis suku lah. Dalam agama tanpa melibatkan hukum wajib dan fardu atas sesuatu perbuatan yang sekiranya dilakukan mendapat pahala dan kalau ditinggalkan tidak mendapat seksa. Dia pergi kot tu dah. Ulama dakwah, tengok ulama dakwah pula. Mentakrifkan as-sunnah adalah sesuatu amalan yang sesuai dengan amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada ia berdasarkan nas atau dalil daripada al-Quran ataupun tidak. Dia kira amalan Rasulullah baru dipanggil as-sunnah. Dan dikatakan bahawa seseorang itu melakukan bid'ah jika amalannya bercanggah dengan amalan Rasulullah. Bagi dia ni, ulama dakwah ni, mana saja amalan yang bercanggah dengan amalan Rasulullah dipanggil bid'ah. Jadi sebut bid'ah sebutin tak serik pakola ni. Jadi fobia pula ambo. Bila sebut ambo selalu sebut bid'ah kalau di masjid, nyo tubik soalan tu kat kita tak kena buat lagi. Dia macam mana? Dia jadi bagai-bagai popular ni. Ini disebut oleh Muhammad Az-Zahir dalam Al-Hadis wal Muhaddisin. Nak cari noktah mana ni? Sekiranya dilihat kepada definisi-definisi yang diberikan kepada Al-Hadis dan As-Sunnah, jelas bahawa tidak ada perbezaan antara kedua-dua menurut ulama hadis, melainkan perbezaan dari sudut bahasa saja. Jadi oleh kerana kita ni belajar mustalah hadis, kita ambil takrif ulama hadis lah. Tak. Iaitu hadis dengan sunnah bagai tulah. Situ dah. Kita nak koci situ. Ambil noktah situ. Bagai tulah mengikut ulama hadis. Sebab apa nak ambil ulama hadis? Sebab kita mengaji hadis. Itu dah. Kesimpulannya ialah maksud al-hadis ialah apa yang disandarkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sama ada perkataan, perbuatan, pengakuan atau sifat akhlak dan kejadiannya. Maksud perkataan lama lagi kau noktah Weh, dia noktah tu. Kena berhenti tengah jalan, tak boleh noktah ke setahun ni. Dia nak tengok perenggai tu. Parah-parah, dia tak habis lagi satu. Nak ambil nombor, nak berhenti kat nombor. Kau jauh lagi. Tak apa. Maksud perkataan Rasulullah ialah segala hadis yang diucapkan seperti sabdanya. Ni. Innamal a'malu binniyat. Ni sebenarnya buat contoh dah ni baru ni. Kita 5:13. Innamal a'malu binniyat ni tengok ni hadis ni wa innamal likulli imrin ma nawa faman kanat hijratuhu ila Allah wa rasulih fa hijratuhu ila Allah wa rasulih wa man kanat hijratuhu lidunya yusibuha aw imra'atan yankihuha fa hijratuhu ila ma hajara ilaih. Ni hadis perkataan. Sesungguhnya setiap amalan berdasarkan niat. Maknanya Nabi kecek tu dah. Baru ni ada contoh. Dan sesungguhnya setiap orang yang mengikuti yang ada niat, yang dia niat, maka sesiapa yang hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya, maka hijrahnya kepada Allah dan Rasulnya. Dan sesiapa yang hijrahnya kerana dunia untuk dia dapati atau perempuan untuk dikahwininya, maka hijrahnya mengikut apa yang dia hijrah kepadanya. Ini hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sementara perbuatan, tu perkataan dah. Minggu lepas bawa contoh lain dah kan. Perbuatan pula segala perbuatan Rasulullah yang diriwayatkan oleh sahabat seperti cara-cara solat, ibadat haji. Apa lagi? Pengakuannya pula ialah setiap yang diakui oleh Rasulullah terhadap perbuatan atau perkataan sahabat, sama ada pengakuannya dalam bentuk diam ataupun sebaliknya, dan sama ada berlakunya perkara itu di hadapan atau tidak, seperti diam Rasulullah ketika para sahabat makan dhab dan sebagainya. Nabi ni boleh endorse. Dia tak buat tapi dia endorse perbuatan. Hak ni kadang itu sikit dia orang tukar ni. Bila dia kata boleh buat amalan hak Nabi tak buat, apa? Tu dia kata siapa dia Bilal tu dia kata dia pergi semayang hak Nabi tak suruh dia semayang sunat wuduk kan. Jadi jawab dia boleh buat lah. Sebab apa? Nabi ada. Nabi boleh kata yes ataupun no. Dia boleh endorse. Bila kita buat loan ni, dia nak guna premis tadi. Kita boleh buat amalan. Dia kata orang duk marah. Jangan buat amalan yang Nabi tak buat. Tu ada sahabat buat tu dia kata. Ambo dengar dalam YouTube adalah ustaz kecil. Pada sebut contoh. Dia contoh bila dia cerita sahabat buat.
Tapi akhir cerita dia sebut pula. Kemudian Nabi kata boleh. Oh tak apa Nabi ada. Kalau buat lah ni siapa nak kata boleh tak boleh. Situ dah. Faham kau ya? Sementara itu sifat Rasulullah seperti bentuk tubuh badannya sederhana. Ni tak boleh tiru lah ni. Tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Adapun sifat akhlaknya pula seperti sifat pemalu dan sabar. Ini ulama usul fiqh tak terima ni. Dia kira bukan sunnah ni. Dia tidak tak terima hadis. Dia tak terima definasi. Jangan kata dia tolak hadis. Hak tu dia hadis lain, sunnah lain. Tapi ulama hadis ni sunnah pun hak tu, hadis pun hak tu. Ya dah. Oh sedang molek. Ni kita buti sekat ni sedang molek.